chemical engineering, so kena physics dengan chemistry. Serta maths. Pendidikan Islam tak boleh? Tak ada kena kalau nak ke bahagian tersebut, 3 subjek itulah. Fizik, chemistry, pasal awak nak ambil chemical engineering, so fizik, chemistry and also add maths. Yang lain tu sebagai membantu untuk masuk lah syarat dia. Tapi syarat utama itulah dia. Kalau petroleum macam mana cikgu? Petroleum engineering. Itu lebih kurang jugalah. Dia sama je. Subjek lah. Petroleum, fizik, and then also chemistry. Maybe bio pun nak perlu kan juga. Okay. Pasal dia kan daripada mendapan fosil dekat dalam laut kan, ataupun dalam tanah. Okay. Habis tu bakar laut cikgu. Insiden Mexico tu. Cikgu tahu tak? Apa dia? Yang insiden kat Mexico cikgu. Laut terbakar. Wah, teacher tak tahulah pula. Teacher ada kursus ke baru-baru ni? Teacher hari tu ikuti kursus pemodelan matematik bab 8. Tapi teacher rasa macam susah. Kalau lipatkan 15 markah tu susah lah. Better tak payahlah bab tu. Cuma kena terangkan juga untuk bahagian yang untuk kalau nak boleh dapat 3 atau 4 markah tu. Pasal dia ada 6 proses. Last process is report. First, second tu dia macam kita belajar nak selesaikan masalah. Soalan dia maybe simple je, tapi dia punya jalan kerja tu ada 5 step before 6. Yang last one is report. Report tu adalah benda yang kita buat step pertama sampai step kelima lah. Itu anjuran daripada PPD Hulu Selangor. So benda tu adalah benda baru. Apa yang cikgu baca dekat chat, banyak kata, wah ini jangan kata kelas belakang, kelas tengah, kelas depan pun tak semestinya boleh jawab. So bagi teacher kalau benda-benda macam tu, kita nak hadapi, kalau katalah dalam pelajaran boleh juga kita bincang dengan kawan. Tapi dalam masa exam, mana boleh nak bincang kan, sendiri-sendiri punya fikiran. So dia punya step tu banyak. Dia kena tahu step pertama apa, 2, 3. Step pertama tu sebenarnya kita nak tengok apa yang ada dalam soalan. Kita keluarkan maklumat, catatkan maklumat. Step kedua, apa yang kita nak buat andaian daripada maklumat kita tersebut. Teacher dah dapatkan bahan tu, nanti teacher nak cuba buat maybe sebagai dalam bentuk handout. Nanti teacher bagi dekat awak untuk awak tengoklah soalan tersebut. Rasa-rasa senang tak nak jawab? So kalau rasa susah sangat untuk jawab sampai melibatkan banyak markah, ambillah step pertama, kedua atau ketiga tu je. Kalau ada keluar soalan melibatkan 3 atau 4 markah, melibatkan pemodelan matematik, jawablah. Macam mana cara, ada berapa contoh hari tu. Cikgu-cikgu semua kata boleh tak bagi PowerPoint yang dia terangkan tu lah kan. Pasal first tu macam okey lagi, pasal penyelesaiannya melibatkan graf linear. Bila second tu dah melibatkan kuadratik, ada yang melibatkan eksponen, wah cikgu-cikgu pun kata ini kalau terang dengan pelajar, benda-benda macam ni takut tak tercapai je. Kelas belakang tengah memang tak boleh lah benda tu. Dah di outkan awal-awal. Cuma teacher akan terangkan pada mereka untuk keluarkan maklumat dan juga andaian. So untuk selesaikan tu, kalau ada keluar untuk penyelesaian itu mungkinlah. Kalau kelas tengah belakang tu kalau nak tambah-tambah markah boleh lah. Tapi kalau nak dapat macam awak semua untuk untuk dapatkan A, grup A, tak perlulah yang tu. Yang apa benda ni? Nah, yang tulis-tulis ni tak kenal. Kalai. Macam awak ni. 32, so 31, so 7, ada Ham, tak ada, okey, Shikin masih tak balik lagi ya? Belum Balik lagi? Belum. So 2, 33, 4 orang. 4 orang ini siapa? Adam ada?
Adam ada. Mana Adam? Sebab dah tengah hari dia ada. Tak ada. Oh itu Adam. Ada adik dia pergi tandas ke? Dia macam tu. Siapa lagi ni? 4 orang lagi tak masuk ni. Bukan senang teacher nak buat Gmeet ni. Betul teacher. Jarang teacher. Kelas lain teacher selalu buat Gmeet. Betul. Paling yang teacher ambil alih daripada kelas apa terus buat Gmeet kelas 5 Al-Khwarizmi. Pasal cikgu yang mengajarnya bersalin. So teacher akan ambil end of July ataupun until first week of August. Terus dia. Pasal teacher dah tak kenal dia orang. So nak bagi-bagi bahan tu macam mana? Last teacher buat je lah Gmeet. So sekarang ni dah terror sikit terror sedikit sahaja. Buat link Gmeet ke apa benda ke. So yang penting nak terangkan pada pelajar-pelajar je. Lepas tu teacher gunakan PowerPoint. Cikgu nanti present tak cikgu kat Google Meet? Cikgu boleh present kan kat Google Meet ni? Boleh? Boleh. Jom bab 4 cik. Yang income tax cikgu. Mana lagi ni? Okey lah, tak apalah kita mulalah. Sekarang dah 12:09 minit. Okey, kita tunggu 12:10, 1 minit lagi. 32 orang. So 34. So 4 orang lagi tak ada. You tengoklah. Apa ni? Pasal teacher guna entire screen tau. So teacher tak nampak you all. Teacher tak belajar lagi yang window dengan tab tu. So bila teacher present nanti tak nampak lah siapa-siapa yang ada. So nanti kalau ada siapa-siapa nak admit masuk tu pasal tak guna MOE, so beritahu teacher Kalau tidak kan kesian dia tak masuk. Okay teacher. Alai ni kan macam-macam gambar Okay, sekejap ya. Okay. Okay, for consumer mathematics taxation ni, teacher bahagi pada 3 bahagian, okay? So the first subtopik ni, okay, benda-benda penerangan yang ini. Okay. What is taxation? What is the purpose of taxation? So this diagram, so kena tahulah yang ni. Taxation, okay, people pay tax. Kemudian all the tax managed by government develops country prosperity to be shared among people. So ni yang apa yang government share lah. Okay. So yang ini purposes of taxation. So awak kena ingat benda ni. Bila santai-santai tu, bukalah bahagian-bahagian ni untuk ingatkan sekali-sekali baca. Bukanlah nak apa terlalu tekankan sangat, tapi awak kena tahulah. Okay, ni all the how is tax revenue use. So yang ni kenapa? Mungkin boleh keluar dekat dalam objektif ataupun subjektif bahagian A. Maybe boleh dapat 3 atau 4 markah. Contohnya ke manakah yang kerajaan government bagi kemudahan kepada rakyat, all the peoples. Education, ingatlah yang penting-penting ni. Education, healthcare yang ada kena-mengena dengan awak. Okay, education, healthcare, infrastructure and public facility. This one development. So dah ada 4. Okay. Okay, seterusnya ni teacher terangkan sambil lalu lah. So, what are the types of taxes and the consequence of tax evasion from
legal and financial aspects. So ni dah mulalah. So kita ada 5 for tax. Pertama is income tax. Okay. So penerangan untuk income tax. So benda bahagian-bahagian ni penting ni. Okay. This one self-assessment untuk tax. Ni yang apa? Deadline of submission ITRF ni. So macam teacher borang BE because individual who doesn't not own a business. Maksudnya kalau tak ada perniagaan, so borang BE. Okay. Tarikh akhir hantar 30 April. Okay. Kalau yang individual yang ada perniagaan, owns a business, B form. So tarikh akhirnya 30 Jun. So ini boleh dijadikan sebagai soalan objektif. So untuk teacher, untuk assessment untuk previous year, maksudnya 2019, teacher akan buat masa 2020. Tarikh akhir hantar 30 April. So like to this year, okay, teacher buat assessment untuk 2020. Okay, year 2020, teacher buat tahun ni pada bulan April. Masa hari tu teacher buat sibuk dengan penandaan kan. So teacher buat dah nak dekat-dekat hujung jugalah. Around 26 of April, masih lagi belum sampai tarikh akhir. So teacher buat assessment tu, teacher hantar 26. And then kebetulan nanti kalau tengok bahagian terakhir untuk PCB, potongan cukai bulanan, okay. So teacher dapat bayaran balik. Selepas teacher hantar lebih kurang more than 2 weeks, 2.5 weeks, teacher dapat pulangan balik semula. Kerana benda tu kenapa boleh jadi cepat? Kerana because of every month teacher dah potong gaji. Okay, kalau macam gaji dipotong mengikut formula yang telah diberi oleh LHDN kepada majikan. Kemudian kerani account akan buat. So tengok gaji pokok teacher berapa and then dia akan potong ikut formula tersebut. So dia potong banyak, kalau tak silap teacher around near to 600 per month. So ada lebih kurang 7,200 lah untuk 1 year. Tetapi teacher punya income tax untuk payable, untuk yang perlu dibayar, tax yang perlu dibayar hanya sedikit. Kerana kenapa sedikit? Nanti bila tiba partnya teacher akan beritahu. Okay. And then lepas tu all the things yang kita gunakan sebagai bukti, evidence, all the documents dengan original copy of receipts must be kept for 7 years. Bayangkan kalau adik awak baru lahir tahun ini, tunggu sampai 7 tahun dia nak masuk sekolah dah. So kena simpan benda tu untuk 7 tahun. Bila masuk tahun ke-8, tahun yang mula-mula tu dah boleh kita buang lah. Okay. Then ini payment. Dia gunakan singkatan PCB ni kerana benda ni kita yang wujudkan. Untuk PCB stand for potongan cukai bulanan yang akan dibayar pada setiap bulan. So gaji akan dipotong lah. So ini penerangan. The first thing is tentang penerangan cukai pendapatan atau income tax. Second part, untuk every tax awak kena tahu siapa yang memungutnya. Okay, untuk yang collect the tax, okay, untuk income tax is for LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Macam teacher sebut LHDN dah tahulah. Kalau cikgu-cikgu sekolah masa kita bersemuka, kita hadir kat sekolah, selalu masing-masing ingatkan. Dah buat taksiran cukai cepat, dah bulan 4, hujung bulan dah nak kena dah nak tutup. So masing-masing akan mengingat antara satu sama lain lah. Okay, this one is the consequences of tax evasion. Maksudnya kalau kita elak pembayaran cukai. So untuk tax, bagi income tax ada banyak. Ni 1, 2, 3, 4. So waktu yang ini bacalah waktu-waktu santai, kena ingat. Okay.
Legal Act ni, yang Income Tax Act is 1967. Cuma dia ada part-part dia lah, section-section dia. Untuk yang pertama ni section 112 kurungan 1 Act 53. Act sama je. Okay. Tapi section dia yang berbeza. Yang bawah ni section 113 1A. Ni 113 1B and ni 114 1. So benda ni Legal Act yang ini ada kena-mengena dengan setiap tax evasion yang ni. Okay. So teacher tak nak terang dengan panjang lebar yang dekat sini. So this one is raw tax. Okay. Ada satu saja consequences of tax evasion. Yang collect for the tax is Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Okay. So kena tahulah benda ni apa dia untuk raw tax. Ni namanya LKM. Info bulletin ni awak kena baca ya. Pasal benda ni berguna untuk tambah your knowledge. Maybe boleh juga untuk jawab soalan. Okay, property assessment tax. Ini cukai pintu. Okay. Ini cukai pintu. Consequences of tax evasion ada 2. Yang collect adalah municipal council or district council. Macam contohnya kalau katakan dekat Gombak ni, Majlis Perbandaran Selayang. Pasal kita dalam bandaraya. Kalau katakan negeri-negeri lain mungkin majlis daerah satu-satu tempat. Yang ini pun perlu baca detention warrant ini. Okay. Lepas tu quick rent. Ini adalah cukai tanah. Okay, cukai tanah ni untuk apa? Owner of agriculture land, corporate land and land with building. So ini dia punya dia punya tax dia. Siapa yang collect, who's collect the tax? State of Land Office, pejabat tanah bagi satu-satu tempat. Contoh macam teacher ada satu teacher beli daripada adik-beradik tanah pusaka. Okay, so di Melaka, so pejabat tanah dan galian daerah Alur Gajah. Biasanya quick rent ni murah je. Dia bergantung pada keluasan tanah dan juga kat mana tanah tu apa. Dan dia tanah jenis apa. Macam teacher, tanah untuk agriculture, pertanian, letaknya di luar bandar. So untuk setahun, luasnya kalau dalam hektar hampir 1 hektar. Okay, luas. Tapi cukainya, tax dia only RM13 only. Plus dia punya ada pasal teacher bayar secara online, so dia ada kenakan apalah. Okay, so consequence of tax evasion untuk cukai cukai tanah ni adalah 2 saja yang ini. Okay, the last one yang bongsu sekali untuk tax, sales and service tax. Ni 1 September 2018. Okay, 1 September 2018. Okay, yang ini ni berkenaan dengan barang-barang lah. So kita boleh tengok yang itu. So yang ni awak boleh scan QR code ini. Okay, so siapa yang collect ni adalah Jabatan Custom Diraja Malaysia, JKDM, ataupun Royal Malaysian Custom Department, RMCD, mana-mana lah awak nak ingat. Okay, kalau teacher kalau cerita pasal ni, teacher tak tahulah. Kalau tadi LHDN tu, at least tahu. Kalau yang Jabatan Pengangkutan Jalan Raya tu berkenaan dengan cukai jalan tu, tahu. Pasal teacher hadapi setiap tahun. Tapi cukai tanah tu pun tahu juga. Cukai tanah, cukai pintu. Tapi yang ini tak tahu. Okay, tahu bayar je. Kita pergi ke kedai-kedai. Contohnya, kalau beli Pizza Hut, mesti ada bayar cukai perkhidmatan, iaitu service tax. Dan juga sales tu cukai jualan memang dia dah masukkan terus dalam barangan yang kita belilah. Untuk consequence of tax evasion bagi sales and service tax ni pun banyak juga. Okay, so ini yang boleh dibelajar sambil santai-santai tengok, lama-lama boleh ingat. Okay, tak adalah kita tak tahu langsung. So boleh juga keluar dekat dalam bahagian A, bahagian soalan objektif ataupun soalan subjektif bahagian A.
Okay, now teacher nak masuk pada income tax yang penerangan yang penting sekarang ini. Okay. Okay, untuk how to calculate income tax. Okay, so teacher ada buat sedikit nota. Sebenarnya teacher buat untuk pasal maybe kalau kelas tengah ke belakang tu dia tengok benda ni rasa bosan, penuh dengan apa. Tapi benda ni pun sebenarnya untuk apa, notes itu pun teacher ambil daripada sini. So teacher ambil yang sedikit untuk terms lah. Okay, how to calculate income tax. So the first one, calculate chargeable income. Calculate chargeable income ni maksudnya kita kena hitung pendapatan bercukai. Bukan semua pendapatan adalah pendapatan bercukai. Okay, so ini formula untuk chargeable income, pendapatan bercukai. Okay, selepas dah dapat pendapatan bercukai, after we get the chargeable income, so kita kena calculate income tax. Calculate income tax ni kita guna, we use this table. Tengok ya, kat situ assessment year of 2020. Assessment year untuk 2020. Dia ambil yang terbaru. Pasal benda jadual ini akan berubah maybe every year or twice or twice a year, bergantung pada kerajaan. Okay, memang ada perubahan. Kalau teacher buat dulu dengan sekarang ada perubahan. So siapa yang bayar income tax je lah yang boleh tahu perubahan tersebut. So every year kita kena tengok apa perubahan dia. Okay, so lepas tu bila kita calculate income tax ini, cukai yang perlu dibayar ini, kita ada libatkan dengan tax rebate. Tax rebate ni ada dua. Okay, nanti kita tengok apa dua tersebut. Maybe tax rebate ni tak semua orang boleh dapat kedua-duanya. Maybe at least boleh dapat satu atau kedua-duanya tidak dapat. Tax rebate ni gunanya adalah untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar atas sebab-sebab yang diberi oleh kebenaran oleh LHDN. Okay, last kali barulah kita payable income tax. Berapa yang perlu kita bayar. So kita boleh bayar cara terus, lump sum, ataupun yang kita gunakan PCB tadi. If the PCB less than income tax, so kita kena bayar lagi pada masa kita buat taksiran tu, kita kena bayar kepada LHDN. Tapi kalau kita buat PCB tu nilainya lebih banyak, more than payable income tax, yang cukai yang perlu kita bayar, so LHDN akan bayar pada pembayar cukai. Okay, setakat tu boleh jelas secara keseluruhan? Oh, jelas cikgu. Okay, so now kita nak masuk part yang pertama. Okay, sekejap ya. Ni yang teacher buat. Teacher ambil daripada buku teks. Okay, untuk mengira cukai pendapatan. Ya. So pendapatan bercukai tadi chargeable income. So ni langkah mengira. The first one, calculate the chargeable income. So nak calculate chargeable income, ini dia formula dia. Okay, kita kena dapat total annual income, jumlah pendapatan tahunan, minus dengan tax exemption, pengecualian cukai, and then minus dengan tax relief. So ada perbezaan antara tax exemption dengan tax relief. Nanti kita tengok apa dia. Okay, selepas kita dapat chargeable income, so kita calculate for the income tax. Masa nak calculate income tax ini ada boleh melibatkan dengan tax rebate. Okay, dah dapat semua yang perlu dibayar, so kita kena bayar. Ada juga soalan dia kaitkan dengan PCB. Kerana PCB ni nak membantu pembayar-pembayar cukai bayar sedikit. Bukanlah bayar cukai itu dapat dikurangkan. Maksudnya bila buat taksiran tak adalah banyak sangat nak kena bayar. Pasal kita dah bayar every month. Kita potong daripada pendapatan. Okay, now kita pergi pada kita pergi kepada sekejap ya. Okay, kita pergi pada yang pertama. Okay. Ni kita nak pergi pada yang pertama untuk chargeable income.
Okay, macam mana kita nak kira chargeable income? So, formula ini. The first step. Kadang-kadang dalam soalan dia dah bagi dah terus chargeable income. Kalau dia tak bagi terus, so kita kena guna formula ini. Okay, so dia boleh bagi dua, sama ada dia tak bagi terus chargeable income ataupun dia bagi chargeable income terus. So kalau dia tak bagi terus, maka awak kena calculate the chargeable income. So what is the total annual income? Yang ini melibatkan semua ni. Okay, so untuk total annual income, apa yang dikatakan sebagai income tu, total annual income, okay, hanya untuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan lain-lain. Okay, tu adalah bahagian untuk annual income kita, nak cari total dia. Tapi awak kena ingat, pendapatan ataupun income itu tidak termasuk. Okay, dalam pendapatan tahunan tu tidak termasuk allowance. Contoh allowance petrol atau perjalanan, subsidi daripada majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perbuatan, allowance bantuan sara hidup sekolah, allowance kekayaan. Contoh macam teacher. Teacher ada 3 allowance. Every month is 1,600. Okay, teacher ada 3 allowance. Okay, allowance yang pertama adalah allowance perumahan. Okay, teacher dapat. Okay, and then lepas yang kedua adalah allowance keraian. So because of kita ni pandemik, so start gaji teacher bulan Julai, Ogos dan September kena potong daripada kerajaan untuk bantu kerajaan menyelesaikan masalah pandemik. Kerana kerajaan banyak keluarkan duit, teacher kadang-kadang bila berfikir pasal pandemik ni, contohnya lah, bila kita buat total lockdown, kalau kita buat total lockdown betul-betul, bila baru je nak cadang buat total lockdown, awak akan perasan dekat berita apa yang kami akan dapat untuk golongan B40. Kami tak boleh bekerja dan sebagainya, semua kena duduk rumah, macam mana nak tanggung hidup dan sebagainya. Mana dapat duit tersebut? Contohnya daripada tax lah. Daripada tax yang macam contohnya teacher yang bayar banyak ni, teacher tak dapat untuk bantuan. So teacher kirakan tax yang teacher bayar tu gunanya untuk bantu sekarang ni lah. Kalau nak katakan kerajaan bukannya buat duit, tapi dia laburkan duit untuk dapatkan pulangan, dan benda-benda itulah yang digunakan untuk pembangunan negara. Contohnya kalau teacher letak duit dekat bank. Kenapa teacher letak kat bank? Pasal takut kalau rumah masuk perompak habis duit tu. Kalau dekat bank, bila kita letak saja dekat bank, okay, bank akan laburkan duit tersebut untuk dapatkan pulangan kepada mereka untuk jalankan syarikat dan sebagainya. Tempat seseorang pekerja itu tinggal. Contoh macam teacher dapat kola paling maksimum adalah 300. Okay. Di luar bandar lain. Kalau tak silap teacher paling kurang pun, paling rendah pun kola ini adalah 100. Maksimum 300. So teacher untuk allowance yang tak termasuk dalam gaji teacher, walaupun dia ada dalam payslip, tapi kita tak akan kira sebagai total annual income adalah first allowance perumahan teacher, allowance kerajaan dengan kola, so lebih kurang 1,600 sebulan. Bolehlah kira darab dengan 12. Berapa banyak yang tidak dikira. Itu pasal dah diberi allowance, maksudnya satu bentuk yang tidak akan dikira sebagai income tax. Okay. Okay, contohnya lagi, biasa kalau dekat teacher hanya ada gaji je lah. Okay. Bonus Elok dia pergi kepada husband lah. Maksudnya pada anak dia sendiri. Contoh macam mana pembayaran cukai untuk tax relief untuk ibu bapa ni.
Kalau kita ada bagi, kalau kata yang siapa ada father and mother lagi, so kita bagi pada mak dan ayah di kampung ke setiap bulan katalah. Lepas tu kalau ada dia katakan memang ada 1,000 dan teacher seorang saja yang bagi, so teacher dah ambil yang itu untuk dapatkan tax relief. Okay, untuk anak-anak dari segi tanggungan contohnya dia terbahagi kepada 2 iaitu 18 tahun ke bawah dan juga 18 tahun ke atas. Okay, kalau teacher yang ambil sepenuhnya untuk relief bagi Dr. and Science, kita tengok 18 tahun ke bawah setiap anak RM2,000, 2,000. Okay. 18 tahun ke atas, kalau dia tak sambung belajar, maka dia tidak boleh dipotong. Kita tak ada boleh potongan untuk perbelanjaan. Kalau belajar, kita tengok belajar adalah untuk dapat paling rendah adalah diploma. Paling tinggi adalah degree. So untuk satu anak kita boleh dapat tax relief sebanyak 8,000. Okay. Kalau mungkin pelajar-pelajar boleh akan tanya, contohnya lah untuk matrikulasi, untuk sijil, itu masih lagi di bawah dikira walaupun dia 18 tahun ke atas, tapi dari segi pembelajaran dia masih lagi seorang 2,000 sahaja. Macam teacher kata tadi 18 tahun ke atas yang untuk dapat 8,000 tu adalah untuk yang ambil diploma dan juga degree. Tapi kalau dia tak belajar 18 tahun ke atas, dia dah bekerja dan sebagainya, dah tak ada lagi lah untuk kita dapatkan tax relief untuk anak tersebut. Contoh macam teacher ada 4 orang. Okay, first and second, first nak masuk degree. Hari tu diploma dan nak masuk degree. And then lepas tu second degree. So second diploma. So one for 8,000. So 2 orang teacher dapat tax relief around 16,000. RM16,000. Manakala 2 orang lagi yang masih bersekolah, seorang 2,000, 2,000 and then plus 2,000, 4,000. So total for tax relief for my daughter and son is 20,000. Boleh ya? Clear yang tu? Boleh teacher. Okay. So selain daripada itu adalah untuk KWSP, EPF, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kalau dulu KWSP ni ada kumpulan wang simpanan memang KWSP ni dia akan potong daripada gaji kita dan dia kerajaan akan ambil untuk simpan. Kemudian kerajaan akan tambah lagi daripada yang kita sebagai simpanan hari tua kita. Ibarat macam pencen jugalah, tapi bila kita pencen, KWSP ni akan bagi secara lamsam semua terus. Kadang-kadang ada yang dapat sampai 500,000, $500,000. Okay. Tapi kalau untuk yang skim berpencen, dia akan dapat per month lah. Bergantung pada gaji akhir. So kalau teacher berkhidmat selama teacher masa mula masuk is 94. Tahun dengan syarat umur mesti 55. Okay, dengan syarat paling rendah umur mesti 55. So macam teacher, umur 55, teacher berkhidmat lebih kurang 31 tahun. Dia umur 55 tu dahulu. Siapa yang mula bekerja 92 dan ke bawah, mereka boleh berkhidmat 25 tahun. Bergantung pada mereka lah. Cuma kalau 25 tahun, dia akan dapat pencen 50% daripada gaji akhir dia, gaji pokok akhir. Kalau 30 years, dia berkhidmat selama 30 tahun,
So dia boleh dapat 60% from gaji pokok dia. Base untuk dia punya salary. Okay, so rawatan perubatan pun ada. Yuran pengajian ini ada bukan untuk anak. Untuk anak kita dah kira tadi yang teacher kata kalau diploma dengan degree tadi 8,000. Itu termasuklah perbelanjaannya untuk belajar. So 8,000 walaupun kurang tapi itulah yang had yang dibenarkan. Okey, untuk tax relief ni dia memang ada had, limit dia. Okey, contohnya katalah limit 7,000. So kalau kita bayar more than 7,000, kita hanya boleh minta relief ni, tax relief ni only 47,000. Contohnya, dia bayar untuk rawatan perubatan contoh kata 8,000. Tapi kat situ dia punya limit 7,000. So kita tak boleh minta tax relief 8,000. Kita kena tulis 7,000. Tapi jika kurang, katalah tax perubatan tu 6,000. Sedangkan limit dia 7,000. So kita tak boleh tulis 7,000. Kerana kita keluarkan bayaran hanya untuk 6,000. So tax relief kita adalah 6,000. Okay. Tapi untuk tax relief ni, kat sini teacher kata boleh berubah setiap tahun bergantung pada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Bila masa dia tetapkan, masa bentangkan belanjawan every year. Contohnya katalah belanjawan tahun ini dibentangkan, bincang untuk terima, itu sebenarnya untuk kegunaan tahun hadapan. Okay, so teacher try yang bahagian satu dulu. Kita pergi pada nanti teacher akan masuk pada untuk cukai pendapatan, income tax, rebate untuk rebate, tax rebate, and then the last one is potongan cukai bulanan ni. Okay, itu nanti dulu. Kita pergi pada contoh. Okay, kalau awak buka mic. Kat ni okey. Okey. Okey Pelajar 580 suka bab ni. Teacher dapat beberapa yang rajin sampai kadang-kadang malam-malam pun dia call. Tapi dia minta maaf dulu. Maaf cikgu pasal ganggu cikgu. Lepas tu kalau teacher baca, masa tu teacher bila dah berminat tu kena teruskan, kena support bagi moral Okay. So kita tengok kat sini, Encik Khairul mempunyai pendapat RM25,000 masuk allowance. Okay. So, boleh ke kita ambil 125,300 tu sebagai pendapatan tahunannya? Boleh ke tidak? Dia kata pendapatan tahunan tu termasuk allowance. Allowance kita kena tolak allowance kan cikgu? Ya, betul. Kalau kita nak kira pendapatan bercukai, tak boleh pendapatan tahunan itu termasuk allowance. So dia dah beritahu ini jumlah gaji dia, pendapatan tahunan, tapi termasuk allowance sebanyak ini. Okay. So kita kena sekejap ya. Okay, so kita dapat 125,300 tolak dengan allowance 12340. Dapat berapa? Kira. Tekan kalkulator anda. Dapat berapa? 112,960. Sekejap ya. Berapa?
112 112,960. Okey. Inilah jumlah pendapatan tahunan dia. Okey, total income dia yang boleh kita kira untuk pendapatan bercukai. Maksudnya kat sini dia dah beritahu pendapatan tahunan dan dia kata pendapatan tahunan itu termasuk allowance. So sedangkan allowance kita tak boleh kira untuk pendapatan bercukai. So kita kena buat sesuatu. Okay. Seterusnya kita dah ada 112960. So kita pergi pada pendapatan bercukai, kita ada formula. Okay, kita tengok lagi. Pada masa yang sama dia memberi derma. Okay, untuk pustakaan sebanyak 2,000. Derma ni kita kira sebagai apa? Tax exemption ke tax relief? Exemption. Okay, so pendapatan tadi, pendapatan tahunan tax so apa ni tax relief 500. Faham macam mana nak kira pendapatan bercukai. So dia bagi yang simple. Cuma dia letakkan question dekat sini adakah termasuk allowance ataupun tidak. So kita kena tahu part yang tu. Okay, so pendapatan bercukai 112960 minus dengan tax exemption 2,000. 2,500. Okay, now calculate what's the figure minus 88,000. apa relief. Inilah dia pendapatan bercukai. Step yang 1,460. Ini yang pertama. Understand. Faham teacher. Teacher nak habis dah. Oops. Okay. So kita pergi pada second example. Okay, kita nak kira cukai pendapatan. Okay, sekejap ya. Nak kira cukai pendapatan, tengok pada nota tadi untuk kira income tax. Okay, selepas pendapatan bercukai diperolehi, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual cukai. Jadual ini ada pada buku teks awak muka surat 105. Okay, 105. Okay, so bila kita nak kira cukai pendapatan nanti, maksudnya berakhirnya adalah cukai pendapatan perlu dibayar. So bila kita dah kira cukai pendapatan, dia kadang-kadang ada beza dengan perlu dibayar kerana kita boleh dapat pengurangan cukai pendapatan kita untuk kita bayar. So pengurangan itu daripada dua jenis ini. Okay, yang pertama, bila kita dah kira tadi pendapatan bercukai, okay, so kita tengok jika pendapatan bercukai kita itu kurang daripada 35,000, maksudnya less than 35,000, so kita dengan layaknya mendapat pengurangan sebanyak RM400. Benda ini tak akan diberitahu pada pelajar. Awak sendiri kena tentukan after you get the pendapatan bercukai. Okay, awak dah dapat dekat pendapatan bercukai tu, awak tengoklah amount dia. Kalau kurang daripada RM35,000, maka nanti bila kira pendapatan, bila kira income tax, awak boleh tolak RM400. Ini kepada semua pembayar cukai sekiranya layak. Okay, so second one. Ribat yang kedua adalah untuk bayar zakat atau fitrah. Okay, kalau fitrah masa kita bulan puasa sebelum nak raya. Okay,
kalau zakat ini maybe zakat emas, zakat pendapatan, zakat apa harta dan sebagainya. Tapi ini hanya warga negara yang beragama Islam sahaja layak menuntut sekiranya mereka ada buat bayaran. Okey, sekiranya mereka ada buat bayaran. So ada dua benda yang awak perlu tahu. Tapi yang pertama, awak sendiri kena realize about that. Biasanya dia akan nyata sama ada dia ada bayar, biasanya kata untuk bayar zakat sebanyak berapa. Okay, kita tengok contoh balik tadi. Okay, now okay, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531. Nampak tak kat sini dia bukan kata pendapatan tahunan, dia dah kirakan siap-siap untuk awak. Pasal dia nak pretension sekarang macam mana nak kira cukai. Sebab tu dia bagi terus. Nanti bila soalan, bila dah selesai pengiraan cukai ni, awak tengoklah macam mana bentuk soalannya. Banyak benda perkara yang awak perlu ingat. Okay, so pendapatan bercukai sebanyak 47,531. Okay, saya tulis dekat sini. 47531. Ni pendapatan bercukai. So kena ingat, dapat pendapatan bercukai ni, awak kena ingat. Kita nak kira cukai pendapatan nanti, dapat tak rebate benda ni? Can get rebate less 400 tu? Dapat pengurangan? Dapat. Dapat atau tidak? Boleh dapat tak rebate 400? Dapat rasanya teacher sebab 35,000 tu. Ni lebih 35,000. Kalau dapat, dia mesti less than 35,000. Oh tak dapat. Tak dapat. So dia tak dapat rebate pasal yang ini more than 35,000. So rebate untuk itu RM kosong. Tak dapatlah. Kalau less than 35,000 baru boleh dapat rebate 400. So yang ini awak kena ingat. Okay. 47,500. Dia berada pada chargeable income atau banjaran pendapatan. Chargeable income dia adalah pada 35,001 hingga 50,000. Kita kena tentukan dahulu dekat mana chargeable income tersebut. Okey, bila kita dah jumpa, katalah kita dah jumpa, inilah dia daripada muka surat 105. Okey, macam mana cara kita nak kira? Okey, first step. Okey, kita ambil untuk yang pertama dahulu. Dia dah siap-siap kirakan untuk awak. So ambil saja figure itu. Okey. Okey, figure yang ini, cukai dasar ini. Okey, base rate. Okey, 35,000. So kat sini kita tulis 600 terus. Dia dah kira. Untuk pendapatan yang dalam kita punya tadi, dia dah kira untuk 35,000 yang pertama. Okay, the second one ini kita kena kira sendiri. Kita tengok berapa baki yang belum dikira. Okay, so bagaimana kita nak kira cukai atas baki ini? Okay, kita punya chargeable income tadi, pendapatan bercukai tadi adalah 47,531. Okay, kita dah kira yang pertama setakat 35,000. So tolak dengan 35,000. Tak sampai 15,000 kena buat ya, kena buat kurungan. Yes, apa dia? Tak sampai 15,000. Memanglah sebab itu dia kena kira. Maksimumnya adalah 1,200. So darab dengan, maksudnya cukai atas baki kita yang tertinggal ini, yang awak kata tak sampai 15,000 tu, kena tengok rate dia. Darab 8/100. So dapat berapa dekat sini? Dapat banyak teacher. Yelah berapa? Amal? Asa saya dah 1,002.48. 1,002.48. Okey. 1,002.48. Maksudnya
Ringgit Malaysia RM1,002.48. Okay, so kita dah dapat dekat sini. Okay, dia layak dapat rebate tak? Tak layak langsung. Tak layak. Yang 400 tak dapat kan? Tak. Tapi dekat sini dia Tak kata layak. dia telah membayar zakat berjumlah 280. Dia dapat yang kedua. Okay, dia dapat yang kedua. So kena tolak kan teacher? Dia kena tolak. Ya, so dapat 280, dia dah bayar zakat. So sekarang kita nak kira pada cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, maksudnya ambil cukai dasar 600, campur cukai atas baki yang kita dah kira tadi 1002.48. Tambah 280. Tambah Tolak 280. Tolak. Okey. Dapat berapa? 1322.48. Okey, 1322.48. Inilah yang dia perlu bayar pada LHDN. Maksudnya masa awak kira cukai yang perlu dibayar, kita boleh dapat pengurangan dengan cara pertama kalau dia layak dapat rebate 400. Yang kedua kalau dia ada bayar zakat atau fitrah. Itu je saja pengurangan dia. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jalan kerja yang ini jangan lupa ya, kalau awak tulis macam ni mesti ada kurungan. Kalau tidak dah jadi salah. Kerana prinsip bot emas. Betul? Betul. Jangan lupa tu nanti sekarang tak tulis kurungan 47531 tolak 35,000 darat 8%. Tak letak kurungan dah bermaksud memberi maksud yang berbeza. Nanti 35,000 darat 8% buat dulu. Lepas tu barulah tolakkan daripada 47,531. So kurangan tu penting ya. Okey. Itu dah masuk ke second dan third part. Sekarang ni ni nak tengok layak dapat cukai ke tidak. Macam tadi jugalah ni. Okey. Masih lagi cukai yang perlu dibayar. Ya. Okay, now Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. Ada tak diberitahu ada allowance ke tidak? Pasal dia tak ada pendapatan bercukai. Tak ada. Enggak. Kalau tak ada, itulah dia punya pendapatan tahunan dia. Okay. Okay, seterusnya dia derma. Derma ni termasuk dalam tax exemption. Banyak RM300. Sikit lah teacher, duit dia banyak. Okey, seterusnya. Ni kena kira sendiri. Ni nampak tak ada had ni? Kita kena fikirkan had ini. Okey. So sekarang pendapatan bercukai, pendapatan tahunan dia tak ada termasuk allowance, dia tak ada nyatakan apa. Masa kita ambil figure tersebut 52,770. Tolak dengan tax exemption RM300. Hati-hati ya ketika awak menulis figure ni. Kalau tertinggal 10, terlebih 10, dia membawa erti yang besar, yang berbeza. Nanti dah faham tapi silap itu habis markah awak. Okey, so tolak. Sama ada awak nak buat kurungan, yang lain ni tambah atau tolak setiap satu ni pun boleh. Okey, first, individu. Individu ni memang 9,000. Kalau masa teacher isi cukai taksiran, 9,000 ni dia memang dia dah siap-siap masukkan. Dia memang dah siap tertera di situ. Yang lain je yang kita kena masukkan sendiri bergantung pada berapa banyak yang kita keluarkan dan tidak melebihi had. Okey, insurans hayat dan KWC, SP. Limit dia 7,000. Dia bayar 5,800. Mana yang cikgu nak, teacher nak tulis ni? 5,800 or 7,000? 5800. 5800. Yes, 5800. Pasal dia tak melebihi had. So bila tak melebihi had, dia kena ikutlah apa yang dia keluarkan. Okay. Okay, so second one. Oh, kalau lebih had ambil 7,000 teacher.
Yep. Okay. Kalau lah dekat sini, katalah 7800. 7800 dah lebihan kan? Betul. Dia dah terlebih 800. So kita tak boleh tulis itulah. Kita ambil, kita tulis hadnya setakat 7,000 saja. Okay. So yang ini kalau dia bagi macam ni, kena hati-hati. Jangan main ambil saja. Ada sebab. Dengar tu Kamal. Betul cikgu. Okay. Pasal itulah dia nak tahu sama ada awak faham atau tidak macam mana nak kira cukai. Nanti bila awak bekerja, awak dah tahulah benda ni pasal dah belajar dah. Teacher dulu bila nak isi tu kan, macam-macam fikir, apa benda lah maksudnya. Bukan kita boleh bertanya dekat borang tersebut. Okay, so this one, had 3,000. Limit dia 3,000. Dia bayar 1,700. Berapa? Negatif tolak dengan? 1,700. Okay, 1,700. Okay, now yuran pengajian sendiri. Dia punya limit 7,000 and then dia pay for 4,000. So minus dengan? 4,000. Okay, settle for apa ni? Pendapatan bercukai. Berapa jumlahnya? 31,970. Okay, 31,970. Inilah pendapatan bercukai dia. Okay. Tadi 52,770 kan. Sekarang bila dah tolak kita dah minus dengan tax exemption, kita dah minus dengan tax relief, dia punya pendapatan bercukainya yang boleh dikira untuk cukai adalah 31,970. Okay, so saya tulis kat sini. Not yet. Okay, now kita check dekat 105. Dia punya chargeable untuk income dia pada banjaran yang ini. Okay, kena check dekat muka surat 105. So kita dapati dia berada pada 20,000, 1 hingga 35,000. Okay, sebelum kita nak kira, kena soal dengan diri awak. Adakah siapa ni tadi? Encik Chan. Dia boleh dapat tak rebate untuk 400? Dapat. Kenapa Ma? Kenapa Sebab dia dia kurang pada 35,000. Yes, true. Correct. Betul tu. Kerana pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000. So dia layak untuk dapat pengurangan cukai sebanyak RM400. So saya tulis kat sini. Siap-siap tulis, kena ingat benda tu. Kalau tidak nanti lupa. Okey, sekarang kita kira cukai dasar dia. Okey, cukai pada 20,000 yang pertama dah siap dah, 150. Okey, untuk ke atas baki, so kita ambil pendapatan bercukai 31,970 tolak dengan kita dah kira yang pertama 20,000. So kadarnya 3/100. So dapat berapa? Okay, berapa cukai atas baki? Dapat RM359.10. Yep. RM359.10. So kita dah boleh nak kira. Ni ada 3 figure ni. Cukai yang perlu dibayar. Okay. Ni ada sedikit apa ni. Pasal teacher hari tu ada buat perubahan sikit. Teacher tak betulkan yang bawah. Okay, so kita masukkan 150 plus cukai atas baki 359.10 minus 400. Dia tidak ada zakat kan? Kenapa dia tak ada zakat? Sebab dia bukan Islam. Ya. Okay. So yang ini dapat berapa? Berapa cukai pendapatan yang perlu dibayar? 109 sen. Ya. Dah. Betul tak? Dah laju sangat lah. Betul teacher.
Yes, RM109.10. Kita hanya boleh dapat pengurangan cukai atas dua perkara je. Kalau pendapatan kita less than 35,000, kita layak untuk dapat pengurangan cukai yang pertama iaitu 400. Okey, kalau lebih kita tak dapat. Okey, kalau kita pembayar cukai warga negara Malaysia beragama Islam, kita boleh dapat lagi pengurangan cukai untuk bayar sama ada zakat ataupun dengan fitrah. Kita totalkan. Zakat seperti zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas dan sebagainya. Okey, manakala fitrah tu yang melibatkan waktu kita bayar zakat masa hari raya. Kalau untuk pengetahuan awak ya, sekarang ini bila bayar zakat pada masa bulan puasa nak raya tu, kita ada 3 kategori. Okey, bergantung pada dia. Kalau negeri Selangor RM7 untuk yang paling asas sekali, 700. Okey, no, RM7, 700 pula banyaknya. Okey, RM7. Tapi kalau dekat rumah kita makan beras yang mahal, contohnya lah kalau teacher tahu beras basmati, dia ada tulis kat situ. Kalau RM7 tu untuk apa, kalau RM14 makan beras apa, kalau RM21 untuk beras apa. Kalau yang teacher tahu, kalau beras basmati, dia kena bayar 3 kali ganda daripada RM7, iaitu 21. Contohlah teacher, kalau dulu beras biasa je, tiba-tiba masa berlaku PKP start daripada last year, beras kan susah nak dapat masa mula-mula PKP. Bila dah tak ada beras yang teacher selalu guna, tiba-tiba dah tak boleh nak apa, terpaksalah beli beras yang mahal yang ada. So kebetulan teacher beli beras basmati. Bila beras basmati ni dia kategori yang kita kena bayar zakat fitrah tu 3 kali ganda. So kita kena kejujuran kita lah. Kita pergi bayar, kita kena beritahu orang tu. Kalau tidak dia akan terima, okey, dia nak buat receipt untuk RM7 sahaja. Okey. So kalau kita dengan kejujuran kita, pasal kita yang tahu beras jenis apa yang kita gunakan, so kita akan beritahu dengan yang kutip cukai, yang kutip untuk zakat tersebut, zakat fitrah. Kita akan beritahu dengan dia, okey, saya kena bayar RM21 untuk seorang kerana dekat rumah saya guna beras basmati. Dia akan cakap, okey, terima kasih. So kita bayarlah. Dia akan receipt tu memang RM7 yang memang dah siap. So kalau kita untuk seorang RM21, dia akan keluarkan, dia ambil potong untuk 3 receipt sekali. 777. Okey. Faham yang tu ya? Teacher bagi pengetahuan untuk zakat untuk fitrah tu, untuk hari raya. Dia bukan bukan kita sewenang-wenangnya kita boleh bagi, tak apalah nak bayar RM7. Orang bukan tahu pun kita makan beras apa. So benda tu kejujuran kita lah. Kalau tidak, tak bermakna lah kita nak keluarkan zakat tersebut. So teacher dah 2 tahun ni lah. Sejak PKP, lalas dah tak beli lagi dah beras yang lama. So makan beras yang basmati lah pula. Okay, so sekarang ni melibatkan PCB pula. Ni bahagian yang terakhir sebelum taksiran cukai berasingan dan juga bersama. Okay, kita tengok untuk yang terakhir nota yang ini. Okay, kita ada 2 kes untuk PCB. Okay, potongan cukai bulanan. Okay, potongan pendapatan setiap bulan untuk barang cukai pendapatan tahun semasa. Okay, setiap bulan mengikut jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Biasanya pekerja akan terima je benda tu pasal dia ikut jadual. Okay, pembayar cukai akan buat perbandingan. Okay, bila kita dah kira cukai kita and kita nak bayar, kita akan buat perbandingan jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. So kita ada 2 kes. Kes yang pertama, kalau cukai yang perlu dibayar yang kita kira tadi lebih daripada PCB. So kalau lebih daripada PCB, macam mana kita nak tahu kita perlu bayar berapa lagi? So
cukai yang perlu dibayar, tolak PCB. Itu adalah barang cukai yang tidak mencukupi. So kita terus, selepas kita buat taksiran, kita terus kena bayar kepada LHDN. Okey, yang kedua, kalau cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB. Kedua ni case teacher lah. Okay, so PCB teacher yang dah terlebih bayar tadi, tolak dengan cukai yang perlu dibayar. So teacher akan dapat lebihan potongan. So LHDN selepas dia semak, teacher kata kalau contoh tahun ni teacher hantar lebih kurang 26 bulan April hari tu, selepas lebih kurang 2 minggu setengah, dia dah masukkan ke dalam account bank lebihan yang dipotong. Okay, teacher biasanya kalau ada kadang-kadang cikgu kata kenapalah potong banyak-banyak sangat, terutama semasa ada pergerakan gaji. Okay, biasa bila dapat sahaja, bila pergerakan gaji tu biasanya gaji tertunggak sebanyak 4 atau 5 bulan. So 4 atau 5 bulan tu lebih kurang 1,000 lebih. Tapi potong untuk LHDN pun bertambah banyak. Tapi kalau teacher senyap je, pasal itu diibaratkan sebagai satu simpanan. Contoh tahun ini anak teacher 2 orang, yang 20 punya 2 orang, yang potong tadi 8,000 tu. So tahun ni teacher dapat banyak berbanding dengan tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya seorang sahaja yang ke universiti, so 8,000 saja. Tahun ni 16,000. Tahun sebelum 8 campur 6, 14,000. Tahun 2020 dapat 20,000 untuk tax relief tersebut. Okay. So itu ibarat macam simpanan. Kalau setiap bulan keluarkan pun sendiri keluar, nanti sekarang terbelanja lebih juga. Itu bagusnya bila PCB ni bagi teacher lah. Okay, now kita tengok nak melibatkan PCB. Okay, gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000, 74,000. Okay. Ni dia dah bagi gaji tahunan, tak ada cerita pasal allowance. So itulah gaji tahunan dia. Okay, so this one. Kemudian dia buat tax relief dia 9,000 individu, maksudnya kat atas diri dia 9,000. Insurans hayat and KWSP 7,000. Insurans perubatan 1325. Perubatan ibu 1250. Okay. And then dia juga telah menderma, saja dia tulis kat bawah 1,000. Okay, setiap bulan gaji ni dipotong sebanyak 180 untuk PCB. So yang ini kita akan gunakan akhir sekali. Okay, now pendapatan bercukai. Soalan dia, bentuk soalan lebih kurang macam ni lah. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Pertama, B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okay, so kita kena kira dan kita kena tengok sama ada dia ada kena bayar cukai atau tidak. So jelaskan jawapan anda tu, tu kena buat dalam bentuk ayat lah. Kita kena tulis figure sikit. Okay, pendapatan bercukai. Okay, pendapatan tahunan tolak dengan tax exemption. Berapa tax exemption? Hai, semua senyap dah? Cikgu, jap. 1,000. 1,000. Okay, tax exemption 1,000. Tolak? Yep. Tax relief. Ada banyak tax relief. Pertama berapa? Yang pertama 9,000. Second? 7,000. 7,000. Una, baca Una. Third? 1,325. 1,325. Okay, last kali. 1,250. Hebat Una. Member saya. So, dapat berapa? Dah bawah. Teacher dengar suara Una, suara Amal. Yang lain mana? Okay, dekat dalam apa? Dalam Gmeet ada berapa orang sekarang ni? Ramai cikgu. Berapa figure tu? Tong?
54,425 teacher. Saya baru nak cakap tapi Amal laju. Janganlah cakap mah, aku baru nak cakap. Amal laju cikgu, bukan salah. Oh, teacher tanya siapa? Itu suara Adam ya? Saya lah. Ya, Amal. Yang tadi tu lah. Oh, Yang tadi. Oh. Aku malu ke Kamal salah. Daus. Sorry. Dah. Saya ingat Kamal. Kamal. Okey. Awak lambat, dia pun mulalah nak apa. Okey, berapa tadi? Kiraian tu? 5425. So ini adalah pendapatan bercukai 425. Encik Lim, sah dia tak ada zakat. Okey, so sekarang 54225, ada tak rebate yang layak? Tak ada. So letak kosong. Nak mengingatkan kita. Okey, now kita kira cukai. Cukai dasar. So kita tengok 54425 ni pada kita punya pada muka surat 105 iaitu berada pada chargeable income kita adalah 50,001 hingga 70,000. Okey, so cukai dasar base rate kita untuk 50,000 is 1,800. Ini terus saja. Now kita nak tengok atas baki berapa. Okey, kita kira. Okey, 54425 minus dengan kita kira yang pertama untuk 50,000. Okey, darab dengan cukai, kadar cukai 14%. Perasan tak? Bila chargeable income kita bertambah, maka kadarnya pun akan bertambah. Kadar cukai kita yang second part tu atas baki pun akan bertambah. Lagi bertambah besar. Ya. Okey, so dapat berapa yang ini? 47425 kot. 47425. Yang ini ni. Mustahil lah Una, makin kecil lah. Tak Takkanlah 47425 Teacher, 6,195 posen, yes. Okey. Yang tu. Okey, Husna, kalau Husna cakap tadi kan kat sini pun maksimum dia 2,800. 2,800. Cikgu, kalkulator saya ni dia. Alasan. Silap tekanlah tu. Okey. 619.50. 50 cent. Yep. Okay. So this one is cukai dasar, base rate dia. Ini atas baki. Dia tak layak dapat rebate. So kita hanya buat 1,800 campur RM619. So berapa total? RM2,419.50. Iya, RM2,419.50. Bagus. Kalau awak nak tulis tolak kosong pun boleh, tak tulis pun tak apa. Pasal dia dah memang tak dapat rebate. Okay. Teacher, jadual ni dia bagi kan teacher? Jadual dia bagi kan? Sepatutnya dia bagi. Kenalah bagi, kau tak bagi. Susah lah nak hafal kan? Saya boleh gila kalau hafal benda ni. Ulama apalah. Okay. Aduh, hai. Kalau teacher bayar buat taksiran, teacher masuk figure je, dia dah kirakan siap-siap. Dia dah kirakan siap-siap dah. Okay. Untuk awak ni kenalah tengok yang ni. Okay, so sekarang ni kita dah sampai sini. Okay, tadi PCB dia potong RM180 kan? Setiap bulan. So jumlah PCB selama setahun RM180 darab berapa? 12. Darab 12. So dapat berapa? Berapa Una? 2,160. Berapa? 2,160. Ya, 2,160. Okey, bandingkan dengan dia punya cukai perlu dibayar? Cukai perlu dibayar lebih ke PCB yang lebih? Cukai bayar lebih. Okey. So maksudnya dia kena bayar lagi lah kan?
Kena. Okey, so cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB. So jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. Okey. Okey, berhenti sekejap boleh? Tengah azan. Boleh. Boleh teacher. Okey, cari. Sementara tu cari berapa yang perlu. RM259.50 sen. Lajunya. Okey, semua orang senyap ya. Okey. Kita sambung. Okey, so penyataan. Okey, tadi soalan tadi kan? Dia tanyakan B. Okey. Boleh dengar? Boleh teacher. Okey, so pernyataan tadi untuk soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. So pengiraan ini adalah cara kita nak menjelaskannya, tapi ayat yang terakhir. Okey, ayat terakhir tu pun kena buat juga. Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak ringgit Malaysia RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayar. So bolehlah buat ayat awak sendiri, tapi dengan syarat kena nyatakan benda ini. Kerana dia kata jelaskan jawapan anda. So 259.50 sen tu datangnya daripada pengiraan yang kita dah buat. Untuk soalan A tadi. Kan? Soalan A tadi dia kata hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. So itu yang kita kira panjang-panjang ni sampai dekat sini adalah sampai 259 tu adalah jawapan untuk A. Manakala jawapan untuk B yang perlu jelaskan jawapan anda, so kita kena nyatakan. Okey. Cik Lim perlu membayar sebanyak RM259.50 kerana kepada LHDN kerana PCB-nya masih tidak mencukupi. Okey. Boleh faham? Boleh teacher. Awak tu pelajar-pelajar PT3 KSSM. Bila pelajar-pelajar PT3 KSSM ni dia banyak sangat kena jelaskan justifikasi. So mesti ada jalan kerja, kemudian kena buat kesimpulan yang terakhir. Contohnya pelajar 2020 hari tu ada soalan yang berbentuk soalan PT3 KSSM yang dia kata perlu jelaskan atau justifikasi. Ramai pelajar tak reti nak buat. Ayat yang kita nak tu tak ada, tak dapat. So kena fahamkan apa ayat yang dia beri. Kan ayat tu simple tapi tak tercapai untuk dia tulis. Sepatutnya pelajar PT3 tak ada masalah. Kerana awak dah didedahkan daripada tingkatan 1 dan sekarang sampai tingkatan 5. So banyak akan digunakan justifikasi, jelaskan jawapan dan sebagainya. So jangan jelaskan jawapan tu hanya ada jalan kerja je tapi tak ada ayat kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan yang terakhir tu perlu ada untuk memberi jawapan kepada justifikasi ataupun jelaskan. Boleh faham ya? Boleh? 5IS? Boleh teacher. Okey. Untuk part ada lagi satu part untuk taxation ni pada muka surat 109. Okey. Ini yang berkenaan dengan taksiran bersama dan juga taksiran berasingan. Sebenarnya taksiran berasingan apa yang teacher terangkan ni adalah taksiran berasingan lah kata lainnya. Kalau kepada pasangan-pasangan yang individu-individu yang telah berkahwin. Tapi individu yang telah berkahwin boleh juga buat taksiran bersama. Tapi percayalah, saya rasa susah mereka akan buat taksiran bersama. Kenapa? Kita bayar cukai bergantung pada jumlah pendapatan bercukai. Kalau dah melibatkan dua individu, mestilah pendapatan bercukai itu akan bertambah-tambah banyak. Bila bertambah banyak pendapatan bercukai, teacher dah katakan dekat jadual 105. Bila pendapatan bercukai bertambah, maka taxationnya pun akan bertambah. Untuk pengetahuan awak, bila kita nak kira cukai, untuk dapatkan pendapatan bercukai tersebut, kita ada 3 bahagian tadi.
jumlah pendapatan tahunan, tolak tax exemption, tolak dengan tax relief. Tapi untuk tax exemption kita boleh dapat sepenuhnya. Okey, mungkin kalau ada had dia akan beritahu had dia untuk tax exemption. Ni untuk taksiran bersama ya. Tapi untuk tax relief kita sendiri tahu bahawa dia ada limit. Kita masih lagi menggunakan pakai limit tersebut walaupun melibatkan dua individu. Dan nama tax kita bayar tax bersama tu, maksudnya cukai bersama, maka kita kira untuk sekali sahaja. Contohnya untuk individu 9,000 tadi, kita tak boleh gabungkan jadi 18,000. Kita boleh had limit dia setakat 9,000. Contoh tadi macam insurans, limit 7,000. Dia bayar lebih pun kita still kira 7,000. So maksudnya dekat situ memang pendapatan bercukai dia memang banyak. So bila banyak pendapatan bercukai, maka dia punya cukai atas baki pun kita akan kira banyak sangat. Banyak. Teacher, rebate memang 400 je ke? Apa dia? Rebate memang RM400 je ke? Ya, untuk pendapatan less than 35,000 memang 400. Itu memang tetap. Oh, okey. Setakat ni itu sahaja daripada dulu teacher sampai sekarang. Masa awal bekerja dapatlah. Lepas tu dah tak boleh lah nak dapat kerana every year kita akan ada increase income kita kan. Ada pertambahan pada gaji setiap bulan. Teacher sampai umur berapa je dapat? Teacher sampai umur berapa je dapat rebate? Rebate tu sampai kita habis bekerja. Tapi biasanya rebate itu kalau kerja-kerja, kalau awak adalah seorang pekerja siswaza, tahun-tahun pertama tu mungkin tak dapat lagi, tak perlu nak kira cukai. Okey, pasal kita tengok pada chargeable income tu yang pertama adalah kosong hingga 5,000 kan. Kosong kalau gaji setahun, kosong hingga 5,000 untuk golongan-golongan contohnya B40 ke, so tak ada income tax. Tapi kalau gaji kita dah mula daripada 5,001 ke 20,000, dah mulalah kena sikit. Itu untuk pendapatan tahunan bercukai. Okey, maka lagi lama perkhidmatan kita, makinlah kita tak layak untuk dapat yang less than 35,000 tu pendapatan bercukai. Maka tak layaklah dapat rebate yang pertama. So kalau warga negara yang beragama Islam, bolehlah dapat rebate yang kedua, iaitu zakat dan fitrah. Mana-mana sama ada zakat atau fitrah atau kedua-duanya sekali, kita boleh tolak rebate. Itu tidak ada had. Kerana benda-benda tu pun pergi kepada kerajaan juga, tapi kerajaan bahagian Jabatan Agama Islam lah. Kalau biasanya lah, setahu teacher lah, ramai pembayar-pembayar cukai ni lebih suka bayar zakat untuk kurangkan untuk tax yang perlu dibayar pada LHDN. Kerana apa? Kerana kita nak membantu golongan-golongan yang pada zakat pada setiap negeri lah. Kalau cukai pendapatan tu dia lebih kepada negara. Faham tak? Macam contoh teacher bayar zakat pada Selangor. Zakat itu akan digunakan untuk orang-orang Selangor. Dia bantu. Kalau negeri Melaka, ada Melaka. Kalau katakan pada LHDN ini mewakili satu negara. So kita punya bayaran cukai pendapatan kita akan pergi untuk labur kepada kita buat pembangunan kepada negara. Kalau zakat tadi kepada negeri-negeri yang kita bermestautin. Okey. So nanti bolehlah tengok pada muka surat 110. Okey, 110. Kalau soalan dia tanya tentang taksiran bersama dan cukai berasingan. Tapi kalau dia kata pasangan suami itu buat cukai berasingan, buatlah asing-asing. Isteri dan suami. Okey, tapi kalau dia nak suruh bandingkan antara bersama dengan berasingan, bolehlah guna kaedah pada muka surat 110. Memang biasanya kalau kata jelaskanlah, dia akan pilih yang mana satu. Contoh soalan
muka surat 109 tu. Okey, A, hitung cukai pendapatan bagi Encik Raja dan isterinya dengan menggunakan taksiran bersama. Itu yang pertama. Dan berasingan. Okey. Sekejap ya. Kita buka buku yang apa? Mana buku bahasa Inggeris saja. Okay, the first one. Calculate the total income tax of Mr. Rajan and his wife by using joint tax assessment and separate tax assessment. Joint tax adalah cukai taksiran bersama. Manakala separate tax assessment ni cukai taksiran berasingan. Dia suruh buat kedua-duanya sekali. So sebab itu awak boleh refer untuk muka surat 110. Okay, and then the second part. Dia kata between joint tax assessment and separate tax assessment, which is more suitable to be used by Mr. Rajan and his wife. Explain your answer. Itu yang perlu ada penerangan yang terakhir. Kita dah kira untuk bahagian A. Penerangan yang terakhir. Simple je. Boleh tengok muka surat 110. Separate tax assessment is more suitable to be used because income tax payable is far lower, which is 840 bila dijumlahkan Cik Rajan campur dengan isteri. Cuma RM840 sahaja. Sedangkan as compared to kalau joint tax assessment 8,275. Siapa nak bayar RM8,000 lebih? Kalau teacher nak buat tax apa ni yang secara berasingan, separate tax. Okey, boleh faham tak tu? 5IS. 5 Ibnu Sina. Boleh tu, faham. Ya. Okey, teacher harap benda ni awak akan buat latihan. Cuba cari soalan. Okey. Kalau keluar nanti boleh dapat full marks. Ingat apa yang perlu awak ingat dekat bahagian-bahagian. Contohnya masa untuk chargeable untuk income tu. And then macam mana nak kira tax. Macam mana nak untuk kira tax yang perlu dibayar. Lepas tu yang melibatkan PCB. Dan juga joint tax assessment dan juga separate tax assessment. Untuk dia kata jelaskan jawapan. So benda tu kena faham. Kalau jelaskan jawapan tu mesti ada dari segi ayat. Okay. So itu ada penerangan cikgu untuk income tax. Okay, untuk bahagian yang cukai jalan, okay, road tax tu juga dengan yang cukai-cukai yang lain tu, benda tu simple saja. Teacher rasa awak boleh belajar sendiri. Kalau ada perlu penerangan, okay, nanti PM teacher. Boleh? 5IS. Okey, boleh Boleh teacher. Okey, sekejap ya. Thirty-one student. Mana lagi 31 plus 2, 33? Mana lagi 5 orang? Okey, sekejap. Okey. Okey, terima kasih hadir kelas hari ini. Okay, Thank you, teacher. Okey, so lepas ni Thank you, teacher. nak buat yang mana pula? Kalau ikut hari tu nak buat untuk combine transformation ya? Boleh, Teacher teacher. sekali tu. Okey. Nanti teacher sediakan. So nanti bila nak buat Gmail nanti teacher beritahu. Untuk awak bersedia pengetahuan apa yang dah ada supaya nanti bila teacher tanya senang untuk awak lagi faham, for more understand. Okay. Okay kelas. Okay, thank you, Thank you, teacher. teacher. Bye. Thank you. Welcome.